Perjanjian Hudaibiyah merupakan salah satu episod yang sangat epik, yang sangat popular di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baru selepas perang telah dikepung oleh Quraisy dan semua perikatan yang terlibat sama dengan Yahudi dan lain-lain. Sewaktu dikepung dan mereka membina khandak, mereka membina parit mempertahankan kota Madinah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Quran bagaimana jantung mereka sampai ke kekerongkongan, ketakutan disebabkan satu hari yang begitu cemas. Tetapi baru sahaja selang beberapa ketika, Nabi SAW bermimpi bahawa Nabi dan para sahabat akan pergi masuk ke kubu Arab Quraisy, kuasa besar semenanjung Arab itu, dan mengerjakan umrah. Lalu mereka, para sahabat, beriman dengan Nabi SAW, percaya dan taat. Mereka berangkat, berjalan sangat jauh tanpa bersenjata untuk masuk ke kota Mekah mengerjakan umrah. Tetapi perjalanan ratusan kilometer itu kemudiannya terhenti. Mekah menutup pintunya, tidak memberikan akses kepada umat Islam, Nabi SAW, para sahabat, untuk mengerjakan umrah walaupun mereka tidak bersenjata. Lalu mereka terhalang dan berlakulah satu perjanjian namanya Perjanjian Hudaibiyah. Berlaku di satu tempat namanya Hudaibiyah. Perjanjian itu pula berat sebelah. Para sahabat jadi marah. Misalnya Ali radhiyallahu an ketika diminta untuk memadamkan perkataan Rasulullah. Suhail bin Amr kata, padam ni, tulis sahaja Muhammad. Wah, Ali marah, kata aku takkan padam. Tapi Nabi SAW sendiri yang kemudian memadam. Dan seterusnya apabila perjanjian itu dimeterai, Umar Al-Khattab seolah-olah tidak dapat faham apa benda ni. Bukankah kita ni agama yang benar? Dan sehingga dia mempersoalkan beberapa perkara dengan Nabi SAW yang kemudian dia menyesal. Dan yang lebih dahsyat adalah ketika Nabi mengeluarkan perintah untuk bercukur dan menyembelih binatang kerana tidak dapat menyempurnakan ibadah umrah. Mereka semua tidak melaksanakan perintah tersebut. Sehingga Nabi konsult dengan Ummu Salamah, dan Ummu Salamah radhiyallahu anha menasihatkan untuk Nabi terlebih dahulu melakukan, yang lain semua kemudian akan ikut. Dan mereka pulang dalam keadaan senyap sunyi, kecewa, patah hati kerana urusan mereka terhalang, tertutup. Bukan hanya soal mengerjakan umrah, itu adalah kampung halaman bagi sahabat-sahabat Nabi yang besar yang datang daripada Mekah. Mereka sudah amat kerinduan terhadap tanah kelahiran mereka. Dan untuk kisahnya yang lebih panjang lebar, saudara-saudari, tuan-tuan boleh rujuk ke YouTube Hijra'at. Di situ ada episod Islah dan Perpaduan. Ada 3 episod sirah yang kita ceritakan tentang peperangan Al-Ahzab, Perjanjian Hudaibiyah dan juga Fathul Mekah. Dan yang kita nak ceritakan hari ini adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Fattah. Al-Fattah, yang mana dalam perjalanan pulang itu, ketika mereka semua dalam keadaan bingung, turun surah Al-Fath. Nabi SAW menyampaikan wahyu tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu satu pembukaan yang amat jelas dan nyata. Sehingga Umar bertanya, afathun huwa? Ini pembukaan? Kerana secara literal ni kita lihat tadi, akses kita ditutup, dihalang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu itulah dia pembukaan. Dan kalau kita lihat nama Allah Al-Fattah, yang maha membuka, yang maha pembuka. Fattah daripada huruf fa, ta dan juga ha, membawa erti lawan kepada tertutup. Tentunya membuka, dan kemudiannya maknanya berkembang di situ kepada kemenangan. Dan kemenangan ni pun kalau kita lihat, dia adalah satu perjuangan melawan sesuatu yang menghalang atau tertutup. Dan terbukanya segala yang tertutup, baik segi material maupun spiritual, adalah saripati daripada maksud Al-Fattah. Dia membuka. Dan ada juga makna lain, iaitu untuk menghukum, untuk decide, to judge. Yang tadi Al-Fattah ada maksud to open, to unlock. Ada juga maksud to decide, to judge. Misalnya dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-89, surah yang ke-7, Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan satu doa. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wahai Tuhan kami, kita boleh baca
bukakan antara kami dan kaum kami dengan kebenaran. Tetapi kalau kita lihat terjemahan yang lebih tepat adalah judge, decide antara kami dan kaum kami dengan kebenaran, dan engkaulah sebaik-baik yang melakukan decision, yang melakukan keputusan. Dan kalau kita lihat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya diterjemahkan dalam bentuk Allah membuka perkara-perkara yang terhalang bagi manusia. Misalnya dalam surah yang ke-35, 35 surah Fatir, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa jua jenis rahmat yang Allah SWT bukakan kepada manusia, tidak ada suatu pun yang dapat menahannya. Kalau Allah buka, there is no one can lock or close the door. Dan kemudian Allah sebut, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Dan apa jua yang ditahan, yang ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada siapa pun yang boleh tolong buka. Kalau seluruh manusia bersama dengan kita untuk membuka satu pintu, untuk memberikan kita satu kejayaan atau kemenangan, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak membuka, tidak memberikan kemenangan, tak ada siapa yang boleh berikan kita kemenangan tersebut. Wa huwal azizul hakim, dan dialah maha kuasa, perkasa, lagi maha bijaksana. Sebab tu kalau dalam kehidupan seharian kita mungkin experience dalam banyak domain hidup ni. Kadang-kadang kita sebagai student, kita ada subjek-subjek yang kita rasa aku tak boleh pergilah subjek ni. Kita stuck, ada certain courses yang kita ambil, kita tak boleh nak continue, tak boleh nak carry dah. Atau dalam bidang pekerjaan, kita mungkin orang yang sangat bercita-cita untuk bekerja dalam bidang atau lapangan tertentu, kita belajar tinggi-tinggi, score sampai dapat 4 flat dan sebagainya. Tapi kita lihat kawan-kawan kita yang lebih mungkin kurang pencapaiannya, lebih kurang minatnya pun, dia bahkan dapat job yang kita nak, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak buka job tu untuk kita, Allah buka untuk dia. Demikian juga bisnes, demikian juga soal perkahwinan. Ada orang yang mungkin kita rasa orang macam ni tak patut ada masalah lah untuk berkahwin, serba-serbi cukup kita kata, tapi dia sampai ke sudah tak jumpa-jumpa dengan jodoh yang dicari. Ada orang yang mungkin kita tak pay attention pun kepada dia, tapi malah dia lebih ke depan. Dan demikian juga dalam banyak aspek lagi. Kita ada orang yang hatinya tertutup, kita kecewakan dia atau dia kecewakan kita. Kita kata hati saya dah tertutup, tak ada siapa boleh masuk dalam hati saya sekarang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Al-Fattah boleh buka hati itu. Demikian yang lebih besar adalah hati yang mati disebabkan dosa dan maksiat. Allah Al-Fattah boleh hidupkan balik, membuka balik hati kita, spirituality kita yang telah mati. Demikian bila kita sebut tentang banyak domain kehidupan yang Allah ada ketikanya tutup, ada ketikanya buka, mengikut kuasa dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat misalnya ada kisah macam kisah Hajar dan Ismail alaihissalam. Ketika Hajar alaihissalam berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala bukakan rezeki air Zam-Zam yang mengalir almost immediately. Hanya setelah beberapa ketika Allah tunjukkan. Tetapi ada juga orang yang seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Fatah, pembukaan, kemenangan bagi dia itu ditangguhkan lama. Kerana ada planning Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan itu. Misalnya kita sebut dalam episod sebelum ini, untuk bukan hanya kemenangan bagi dia, tapi bagi menyelamatkan jutaan rakyat yang mungkin akan mati kelaparan, anak-anak kecil yang akan mati kerana tidak ada makanan dan minuman. So dia ada fatah yang berlaku segera, ada fatah yang kita kena sabar, kita kena tunggu dengan harapan dan kepercayaan yang mutlak tinggi bahawa Allah Al-Fattah, Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan pintu-pintu yang kalaupun manusia rasa kau ni tak ada harapan, kau ni tak ada peluang ni nak boleh jadi A, B, C, atau kau takkan ada chance lah untuk capai pencapaian ini. Tapi di tangan Allah segala urusan. Kalau Allah Al-Fattah decide untuk buka, maka kita akan dapat juga walaupun seluruh manusia cuba menghalang. Yang kedua, kita mesti berusaha keras. Sebab kadang-kadang ada sebahagian kita yang keliru bila kita bercakap, berdoa dengan nama Allah, kita minta dengan nama-nama Allah yang indah dan sempurna, seolah-olah macam kita ketepikan aspek usaha. Tak, kalau kita baca kisah-kisah para sahabat, misalnya tadi dalam perjanjian Hudaibiyah, itu maksimum tu usaha yang mereka lakukan. Mereka berjalan, kakinya berdarah, mengambil jalan yang bukan jalan biasa, kemudian cedera, penat, stres,
balik pula tak dapat capai apa yang mereka nak. Tapi mereka terus setia dengan Nabi SAW sehingga nanti kemudian tak lama selepas itu mereka benar-benar masuk dan membuka kota Mekah. Dan dalam kita berusaha, jangan kita hilang arah. Sampai kita kadang-kadang bila dah berjaya selepas usaha begitu penat, begitu keras, kita rasa usaha ni kerana aku, kerana kelayakan aku, kerana kelebihan aku. Kita lupa Allah Al-Fattah yang membukakan pintu-pintu tersebut. Sebahagian besar daripada kita kalau kita renung balik ke belakang, banyak peluang dan pencapaian yang kita ada hari ini, kalau kita fikir, ramai lagi orang yang kita boleh kata lebih layak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Al-Fattah membukakan pintu-pintu itu untuk kita. Dan yang keempat, tak semestinya pembukaan yang kita harapkan itu Allah bagi sebiji yang macam kita nak. Kita mungkin duk fikir, aku betul-betul nak dapatkan kerjaya ni. Ya Allah, tolonglah buka pintu ni. Ya Allah, pintu ni dah lama dah aku doa, aku usaha hantar resume tak dapat-dapat. Tapi kan Allah SWT lebih tahu yang mana baik untuk kita. Jadi Allah mungkin tak buka pintu tu, Allah buka pintu lain yang mana kita sebenarnya dah dapat dah apa yang kita nak tu. Tapi kita masih stuck. Duk fikir kita tak dapat apa yang kita nak. Seperti mana yang kita minta. Sedangkan Allah dah bagi dah the saripati, intipati yang kita nak tu sebenarnya kita dah dapat dah kat tempat lain. Ketenangan, keberkatan, kesihatan yang baik untuk kita teruskan kehidupan. Allah tahu Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, satu hadis yang begitu menarik dan juga menakutkan. Nabi SAW menyebut, dan ini adalah hadis yang mengajar kita mesti jadi orang yang bila kita berdepan dengan apa saja masalah, orang datang kepada kita, kita mesti jadi orang yang membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Nabi SAW bersabda, inna minan nasi mafatihal lil khair maghaliqa lisyarr. Dalam kalangan manusia ni ada orang-orang yang dia pembuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Wa inna minan nasi mafatihal lisyarr maghaliqa lil khair. Dan ada juga kalangan manusia ini yang dia suka buka pintu-pintu keburukan dan dia menutup pintu-pintu kebaikan. Nabi SAW kata, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi wa wailun liman ja'alallahu mafatihal syarr ala yadayhi. Nabi SAW kata, beruntunglah orang yang Allah jadikan dia itu sebagai kunci-kunci untuk membukakan kebaikan dengan tangannya. Dan celakalah orang-orang yang Allah jadikan dia itu dengan tangan-tangannya dia membuka pintu-pintu keburukan. Jadi kita lihat dalam kehidupan kita bermula Ramadan ini dan seterusnya, kita nak bina satu habit bahawa kita ni adalah orang yang tolong membukakan pintu-pintu kebaikan, keadilan, kebajikan kepada orang dan bukan yang sebaliknya. Teruskan berdoa, rayu dan harap kepada Allah SWT. Serulah nama Allah Al-Fattah supaya Allah SWT bukakan pintu-pintu peluang, rezeki, kerahmatan buat kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.